adakah mereka itu, siapa dia Aisyah tanya, adakah mereka itu orang yang berzina, orang yang mencuri, kemudian dia takut, kemudian dia bergementar, dia takut, adakah orang macam tu yang disebut dalam ayat ni? Rasulullah kata tak, ayat ni merujuk kepada ar-rajulul, orang lelaki manusia yang semayang, wa yasumu, yang puasa, wa yatasaddaqu, yang bersedekah, wa yakhafu, tapi dia ada sifat takut amalan dia tidak diterima. Baik, berdasarkan dialog antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW ini, kita dapat fahami bahawasanya orang kalau dia kaki dosa, kalau dia pendosa, dia kena ada harapan yang tinggi pada Allah Ta'ala. Dia pendosa, dia ahli dosa, ahli maksiat, jangan dia rasa putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab ayat-ayat sebut, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui terhadap diri mereka sendiri, kalau dia buat dosa banyak-banyak, kata Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebab Allah Ta'ala ni dia ampun dosa semua. Jadi berdasarkan ayat ni, ahli dosa dia kena ada sifat harap Allah Ta'ala ampun. Ayat ni pula dia cerita ahli ibadat. Ahli ibadat dia pula kena rasa bimbang amalan dia Allah Ta'ala tak terima. Ini nak bagi tahu sifat raja dengan sifat khauf. Raja tu harap. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah bagi ahli-ahli pendosa. Jadi kalau orang buat dosa banyak mana pun, Allah Ta'ala boleh ampun dosa. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampun dosa semua. Itu bagi ahli-ahli maksiat. Dia kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala ni pengampun. Adapun ahli-ahli ibadat, dia jangan senang duduk. Jangan pula dia senang duduk, oh tak apa dah, aku di kaki masjid, baca Quran banyak. Jangan senang duduk, dia kena ada satu sifat lagi, dia bagi sifat apa? Khauf, bimbang-bimbang Allah Ta'ala tak terima. Dia kena ada. Bila bimbang-bimbang Allah Ta'ala tak terima, maka dia banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala terima amalan dia. Sebab itulah lepas daripada kita sembahyang kan, doa Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, kau terimalah sembahyang kami seluruhnya. Lepas waktu kita puasa, kan, di malam-malam Ramadan kita baca Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim tafsirana. Maksudnya, ya Allah, terimalah daripada kami sembahyang kami, puasa kami, qiyam kami, rokok kami, sujud kami, rintihan kami. Maknanya ada usaha nak bagi tahu pada Allah, aku buat amal ni, aku takut kau tak terima, maka aku doa supaya kau terima. Dalam masyarakat Melayu pula ni, masyarakat Melayu habis daripada buat amal tu, habis daripada sembahyang, imam pun cakap taqabbalallahu minkum, Allah Ta'ala terima amal ibadah kamu. Makmum pun jawab minna wa minkum, amal ibadah aku, amal ibadah kamu juga Pak Imam, Allah terima aku. Ya Karim, sebab Allah tu Karim, Umrah. Jadi di sini nak tunjuk bahawasanya perlu ada sifat rendah diri pokok Allah Ta'ala tak terima. Itu sikap dan sifat yang perlu ada pada orang-orang ahli ibadah. Adapun ahli maksiat, dia kena ada pula sifat rajab yang tinggi, sifat harap yang tinggi. Kena ingat, kalaulah apa nama manusia yang bunuh orang 100 orang, Allah boleh ampun, takkanlah Allah Ta'ala tak boleh ampun lagu. Kena ingat lagu tu. Jadi kita perlu ada dua sifat. Satu sifat khauf, satu lagi sifat raja. Walamma wasafa Allah ba'da a'da'ihi wasafahum bil ghurur wat tamanni faqala an wahidin minhum wala irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, yani min jannatihi allati a'jaba biha wa nasiya ni'matallahi 'alayhi fiha wa takabbara fi biha wa iftakhara 'ala man huwa khairun minhu min 'ibadillah. Ini perkara ni pula kata antara orang yang Allah Ta'ala tak suka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita ialah orang yang tertipu dengan tipuan-tipuan dunia dan mengharap kepada Allah.
balasan baik di akhirat. Dia ada manusia. Dia ni ahli dunia, tapi berangan-angan nak dapat kelebihan yang besar ke akhirat. Contohnya Allah Ta'ala bagi contoh dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tentang seorang lelaki yang diberikan nikmat tubuh cantik. Surah Kahfi ni dia ada beberapa cerita. Surah Kahfi dia ada beberapa cerita. Cerita pertama iaitu cerita pemuda. Itu bagi Ashabul Kahfi. Berapa orang Ashabul Kahfi? 7 orang. Seekor anjing. Jadi apakah dia dalam surah Kahfi ni pengajaran daripada cerita Ashabul Kahfi iaitu orang muda ni? Pertama, kalau nak sesuatu bangsa itu hebat, dia kena orang muda hebat. Sebagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Satu lagi pengajaran yang kedua Ashabul Kahfi ni, pengajaran yang kedua, bagaimana anjing sebab dia baik dengan orang baik, maka Allah Ta'ala rakamkan anjing itu dalam Quran. Bagi tahu sebab dia berkawan dengan orang baik. Jadi dalam Quran sebut sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada cakap 3 orang, yang keempat tu anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada pula orang cakap berapa ekor? Berapa orang? Berapa ekor? Seekor anjing. Wa yaquluna khamsatun. Ada cakap 5 orang, yang keenam tu anjing. Rajman bil ghaib itu hentam dia. Maknanya rajman bil ghaib, rejam dengan ghaib. Rejam dalam keadaan tak nampak. Maknanya main hentam. Ia tepat. Wa yaquluna sab'atun. Ada cakap 7. Wa thaminuhum kalbuhum. Yang ke-8 itu adalah anjing. Maknanya perkataan anjing pun tak disebut. Yang cakap 3 pun anjing ada. Yang cakap 5 pun anjing ada. Yang cakap 7 pun anjing ada. Jadi nak bagi tahu bahawa saja anjing itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga dirakamkan dalam Quran sebab dia kawan dengan orang baik. Jadi kalau manusia nak baik, nak mulia, dia untuk kita kawan dengan orang baik. Kita ahli-ahli orang baik lah, sebab kita kawan dengan kita. Itu kisah tahu. Kisah dulu. Kisah kedua dia cerita tentang orang kaya, pemilik kebun. Mulai pada ayat وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Itu kisah dulu. Kisah orang kaya. Orang kaya ni lah yang pengarang ni cerita. Dia kata orang kaya ni dia angan-angan ataupun dia apa ni? Dia perasan kata dia ni baik. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ. Dia masuk kebun dia, tengok kebun yatim. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Dalam keadaan dia zalim pada diri dia. Sebab dia masuk kebun itu, dia punya hasil. Wa huwa qalim qala ma adhunnu, dia bercakap ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku tak dapat imagine bahawa satu pun aku ni akan masak. Dia rasa dengan apa nama semua dia buat tu, tak dapat aku imagine bahawa saja pun aku ni akan masak. Tak masak. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Nabi itu. Dan aku tak percaya apa nama kiamat tu boleh berlaku. Maknanya dia sudah ada nilai kekufuran kat sini. Sebab dia rasa kebun dia tu dia buat boleh menyebabkan dia ni kaya, dia ni senang. Tapi dalam masa sama wala irudtu ila rabbi, dia kata kalau sekiranya aku mati ya, kembali semula kepada Allah, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku akan dapat kembali, aku akan dapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun.
Dia tu rasa dia dekat dunia Allah bagi banyak. Kalau mati pun syurga aku ni lagi tu. Kat dunia pun dia lupa, tapi dalam masa yang sama dia perasan boleh syurga. Ini nak bagi tahu orang ni orang yang terpilih. Terpilih. Ada juga di kalangan kita rasa kita perasan baik. Perasan baik kalau mati dia syurga. Yang ni Allah Taala tak bagi. Sebab tu Allah Taala supaya suruh hati perasaan khauf, takut tu. Ini baru bila Allah Taala bagi banyak aku belajar pandai, apa aku cepat ingat, ngajar pun ramai orang tengok. Kalau mati syurga pun tak boleh dah dulu. Tak boleh dah dulu. Takut-takut jadi macam apa? Macam pemilik kebun. Jadi bila kita baca cerita ni kita pun bimbangnya Allah Ta'ala takut-takut bimbang daripada kita. Dia dah macam habis kalau nikmat Allah Ta'ala bagi, takut-takut nikmat banyak Allah Ta'ala bagi itu bukan dengan makna Allah bagi dengan sayang. Takut-takut dia panggil istidraj. Istilah ni istidraj. Istidraj ni maksudnya Allah bagi sampai kita rasa Allah ni baik. Anak-anakku pun bagus, isteri pun bagus, duit pun banyak. Baik Allah dengan aku. Kalau mati macam tu pun. Padahal yang Allah bagi kat kita tu bukan kerana kita ni baik, tapi dia geram kat kita, dia bagi tu. Dia bagi apa? Istidraj. Sebab tu takut pada istidraj ni lah. Kita kena sentiasa ada sifat khauf, minta ampun dengan Allah sentiasa, dan juga kena doa supaya amal ibadat kita diterima. Bimbang. Perasan tu bimbang. Kata pengarang kitab ni, antara orang yang perasan tu adalah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, iaitu orang yang ada kebun, kemudian duk rasa dia Pak Allah Ta'ala bagi nikmat, duk rasa dia ni orang baik. Aku ni baik lah sebab tu Allah bagi nikmat. Dia rasa gitu. Kalau mati, aku masuk syurga. Padahal nikmat tu bukan nikmat yang boleh menyebabkan dia dekat pada Allah, tapi menyebabkan dia makin sombong. Dua golongan dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Golongan pertama tadi apa? Pemuda. Golongan kedua orang kaya. Golongan ketiga yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ialah golongan Nabi. Golongan Nabi iaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tiga. Golongan yang keempat ayat akhir sekali. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Cerita Dzulqarnain. Jadi ulama-ulama sebut, kalau nak supaya kita ni hebat, negara kita hebat, bangsa kita hebat, pastikan 4 golongan ni hebat. Pertama, pemuda, kena hebat. Kedua, orang kaya, kena rajin sedekah. Jangan duk rasa bila Allah bagi nikmat kat dia ni, ini yang menyebabkan aku ni Allah Ta'ala sayang dia bagi dia nikmat. Tapi kena kuat. Tapi perasan dah masuk syurga. Yang ketiga, golongan Nabi ni, kalau zaman sekarang, pewaris Nabi, golongan ulama. Ulama kena berada dalam keadaan takutkan Allah untuk baiki negara dia. Baik, tiga. Yang keempat, Dzulqarnain, pemimpin. Jadi 4 golongan ni kalau baik, insya-Allah baiklah negara tu. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita tengok negara kita lah. Pemuda tak negara kita okey dah. Jawab. Okey dah. Tanya je lah. Okey kita okey. Kita kata insya-Allah itu doa harapan. Sebab Nabi sebut kalau kita tak boleh cakap, boleh rosak. Siapa cakap orang tu apa nama budak-budak mudi sekali rosak, bahawa ahlaku dia nak orang yang paling rosak. Sebab dia hanya cakap dia rosak. Usaha untuk membaiki mereka tak ada. Nabi kata bahawa ahlaku, yang bercakap itulah yang paling teruk dia. Mungkin lah tak cakap teruk, kita cakap Masya-Allah ini. Maknanya kita ada usaha untuk membaiki. Baik. Jadi ini nak bagi tahu 4 golongan ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Jadi golongan apa yang pengarang kitab ni ambil? Iaitu satu manusia yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat kat dia. Dengan nikmat yang Allah bagi tu, dia rasa Allah sayang kat dia. Dia rasa Allah sayang kat dia. Sedangkan nikmat itu dipanggil apa tadi?
istidraj. Jadi dia bilang, moga-moga Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat kita fikir, Allah Ta'ala bagi nikmat pada aku ni bukan istidraj, tapi Allah Ta'ala nak bagi kepada aku supaya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bimbang juga, bimbang bila Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat, oh tengok siapa kata nikmat aku, kata nikmat pada aku, bukan aku ada takabur dan sebagainya. Fanzur, dia kata fanzur, perhatikanlah, rahimakallah, moga Allah Ta'ala rahmati kamu. Bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya'ahu wa bughadahu wa bughadahu wa a'da'ahu fa bi ayyi fariqain ihtadaita wa tashabbahta kunta ma'ahu fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum kama warada. Dia kata, kamu kena nilai diri kamu. Kamu ni duduk bersama dengan geng-geng yang Allah Ta'ala sayang ke dengan geng-geng yang Allah Ta'ala benci? Geng-geng yang Allah Ta'ala sayang ni, dia buat amal banyak pun dia takut-takut amalan dia Allah tak. Itu geng-geng yang Allah sayang. Geng-geng yang Allah tak sayang ni, amalan tak setara mana, tapi bila tengok nikmat banyak Allah bagi kat dia kat dunia, dia perasan rasa Allah Ta'ala sayang kat dia. Sebab tu dia bagi nikmat banyak. Lepas tu dia duduk berangan-angan mati ni masuk syurga. Yang tu satu lagi golongan. So kalau kita pengarah kita ni, kamu duduk dekat mana? Duduk geng amalan banyak, takut Allah Ta'ala tak terima ke? Duduk geng amalan sikit, bila Allah Ta'ala bagi nikmat sikit, perasan kata Allah sayang kat dia dan duk rasa dia tu ahli syurga, ke geng tu? Jadi kita harap kita dia berada di geng yang satu lagi. Amalan banyak, tapi takut-takut Allah tak terima. Bukan amalan sikit, perasan Allah Ta'ala sayang, kemudian duk rasa kalau mati masuk syurga. Dia tak nak golongan. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan, ketika hampir meninggal dunia, datang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan tanya dia, "Madza tashtaki?" Aku nak tanya mu nak ngadu apa pada? "Madza tashtaki?" Mu nak ngadu apa? Apa yang Abdullah bin Mas'ud cakap? "Dulu bi yang punya dosa banyak." Padahal dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni Nabi bagi tahu dah, lahuma sesungguhnya dua betis dia asqalu min Uhud, lebih berat daripada Uhud. Sebab Allah bin Mas'ud ni dia badan kecil. Bila dia naik pokok kurma, orang tengok apa nama betis dia. Dia tengok betis dia kecil, orang ketawa. Sahabat-sahabat tahu kecil betis dia. Bila sahabat tahu kecil betis dia, Rasulullah kata, jangan ketawakan betis dia. Lahuma asqalu min Uhud, sesungguhnya kedua-dua betis dia itu lebih berat daripada bukit Uhud ditimbangkan Allah Ta'ala. Sebab betis itu pergi masjid, betis itu pergi berang di dalam Allah Ta'ala. Dan dialah yang bunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar. Tapi bila nak mati, datang siapa nama? Uthman bin Affan. Kamu nak ngadu apa ni? Apa jawab dia? Duduk di usaha Quran. Tengok orang rapat dengan Allah yang Nabi kata ahli syurga dah pun. Tapi dia bimbang dosa aku banyak. Habis kalau dosa banyak, kata Uthman bin Affan, "Wa ma la tashtami?" Kau nak harap apa? Aku tak harap benda lain. Rahmat Rabbi, aku harap Allah kesian kat aku juga. Aku nak bagi tahu betapa apa nama rendah diri seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tidak apa nama, dia terasa tak apalah, syurga lah aku. Nabi dah jamin tu. Bertihan aku ni berat daripada buku. Dia tak cakap ni. Kita bagi tahu dia ni, pengharapan dia pada Allah terlalu tinggi, takut dia kepada apa nama, kepada Allah Ta'ala tak terima ibadat dia, terlalu takut sampai takut. Jadi kita perlu kena ada lah sifat-sifat seperti ini dalam diri kita. Lepas kita semayang, kita pun angkat tangan, terimalah amalan aku. Itu orang kereta balik masjid, moga aku datang kuliah ni, Allah Ta'ala kau terimalah ibadat aku. Terimalah, dia ada sentiasa bercakap dengan Allah Ta'ala. Baik. Okey. Sama juga kita baca Quran, minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima bacaan kita. Baru ni ada orang WhatsApp saya. WhatsApp saya tanya apa? Tanya soalan. Ustaz, zaman sekarang ni dia letak juzuk-juzuk dalam WhatsApp kan, khatam Quran dalam grup WhatsApp. Hari ni aku juzuk 1, juzuk 2 kan. Jadi apa pandangan Ustaz? Sebab saya ni bila masuk weekend ni Ustaz,
Dia kata, dari baca Quran tu kejar-kejar je. Apa pada Ustaz? Saya kata, membahagikan juzuk-juzuk Al-Quran untuk dibaca pada dasarnya tak salah. Pada dasarnya tak salah. Cuma kita nak kata, geng kita dah khatam 30 juzuk pada hari ini, tak boleh nak kata. Sebab apa tak boleh nak kata khatam? Sebab kau baca satu, kawan kau baca dua. Tapi kalau saling baca dan saling dengar-mendengar, itu dia panggil khatam tadarus. Ini tak dengar ni. Bagi juzuk dia. Jadi dia tak boleh kata grup tu sudah khatam. Tak boleh kata sebab itu masing-masing. Cuma bila dah sampai 30 hari, khatamlah setiap orang. Itu dapatlah kelebihan khatam setiap orang. Jadi Ustaz ditanya, bagi pandai Ustaz kalau kita bekerja-kerja sebab kawan dah siap dah. Saya kata bagus. Kalau buat itu bagus. Kenapa? Jadi motivasi untuk diri kita supaya kita baca Quran. Kawan dah habis dah, kita tak habis lagi. Itu jadi motivasi. Saya kata bagus. Boleh teruskan, tak ada masalah sebab jadi motivasi. Masalah Ustaz tak jadi motivasi. Jadi tension. Dia kata jadi tension. No copy. Sampai saya baca pun aduh je. Sebab kalau saya tak habis, saya nak buat laporan kat dalam grup tu, takut nipu pula. Dah, jadi laporan nak buat tu. Jadi kawan lain dah habis lah. Pukul 9 pagi dah habis lah. Saya pun nak masuk apa semua. Tengok-tengok saya lah nombor akhir sekali nak habis. Macam mana pada Ustaz? Saya kata kalau gitu, saya kata awak kerja tu sebab awak letak nama kat grup tu. Saya memang takut-takut niat jadi lain. Dan yang letak awal pulaknya, dia pula niat ini aku bagi awak. Kau tak ada setuju. Orang tak matang lagi. Jadi gitu. Jadi kalau ada unsur-unsur begitu, baik baca seorang-seorang lah, masuk grup lah saya kata, sebab kita dengan Allah sahaja Pak Quran. Lain lah kalau kita baca tadarus. Baca tadarus tu sebab kita nak baiki bacaan kita je tak betul. Ada pun kalau baca grup ni, kalau betul-betul jadi motivasi untuk diri kita, menyebabkan kita rajin baca dan tidak ada unsur-unsur riak dan sebagainya, tak ada unsur nak letak nama kita paling nombor 1 ke, yang tu silakan. Yang tu bergantung pada kekuatan hati masing-masing. Kalau hati masing-masing kuat, silakan. Tapi kita nak supaya kita ni dengan Allah saja. Supaya bila kita dengan Allah saja, Allah Ta'ala akan terima baik. Itu nak bagi tahu bahawasanya dalam amal ibadat kita, kita harap Allah Ta'ala terima dan Allah buangkan daripada hati kita apa-apa yang ada kaitan dengan penyebab Allah tak terima amalan kita. Seorang seorang imam kampung saya. Imam kampung saya ni saya boleh puji lah. Dia ni bagus. Dia bagus. Dia cerita satu hari dia kata dia baru bersih tandas. Dia memang suka bersih tandas. Dia ambil sapu dia bersih tandas. Lepas tu datang seorang hamba Allah. Hebat imam pun bersihkan tandas. Tak. Dia kata imam bersihkan tandas, dia pun masuk hati dia. Datang ada dalam hati dia. Itu ditahan dia buat apa ni? Dah kata imam kat Kelantan ni boleh bersih tandas. Biasanya apa nama orang siap kau bersih aku tu imam. Bila ada kuasa macam tu dia putus. Dah. Bila tak Allah. Dia tepik. Dia kata dia cerita saya lah. Lepas tu datang orang kedua. Takkan gitu juga. Dia tepik lagi. Datang orang tiga, tak tahan dia tinggal. Dia keluar. Dia semayang dia balik nak. Sebab hati jadi lain. 3 orang dah kacau. Susah dia kata dah kacau. Bila hati dah lain dah, penting nak lawan. Akhirnya dia tinggal, dia ambil semayang dia balik nak. Dia siapkan lepas dia senang. Sebab kalau dia layan lagi, dia akan jadi satu penyakit. Namanya penyakit apa? Ujub. Dia datang ujub. Datang ujub tu maksud dia rasa baik. Sebab seorang datang, 2 datang puji, 3 datang puji, datang ujub. Moga Allah Ta'ala jauhkan. Baik. Maknanya dia berhenti dulu, dia pergi sembahyang sunat dulu, kemudian datang dulu untuk selesaikan dia. Kalau buat juga, takut-takut tak dapat pahala. Sebab dapat dosa. Baik. Jadi kita harap supaya Allah Ta'ala jauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Kemudian kata pengarang ni lagi. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ عَنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَنَّهُمْ مُلَازِمُونَ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ
wa mujanibuna lis-sayyi'ati waz-zalal ma'al khawfi minallahi wal wajan. Ini kesimpulan dia. Jelas pada kamu para malaikat, para nabi, hamba Allah yang soleh, mereka ni rajin buat baik, dan mereka dengan amal soleh istiqamah, dan mereka menjauhkan perkara-perkara maksiat. Tapi dalam yang masa yang sama mereka takut pada Allah, takut Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Itu hamba Allah yang soleh. Adapun penama musuh Allah, wa annal a'da, musuh Allah, wa annal a'da 'ala diddi min dhalik, berlawanan dengan orang soleh, 'ala al-isyani wa tarkil ihsan, dia suka buat maksiat, tinggal benda baik, ma'al ghurur, tertipu, tapi dia rasa wal amni min makrillah, dia rasa dia masih aman daripada kemurkaan Allah, wat tamanni 'ala Allah, masih lagi dia rasa kalau mati pun masuk syurga lagi aku. Dia fikir gitu. Jadi dua golongan ni, kata pengarang ni, fakhtar li nafsika, maka kamu fikirlah pada diri kamu, suhbata khairil fariqain, kamu nak duduk pihak mana dan kamu nak berkawan dengan geng mana. Geng mana? Dia orang baik-baik ke, yang sentiasa takut Allah Ta'ala tak terima amal dia ke, ataupun geng-geng yang rasa tak apa, Allah ampun dosa kita, geng-geng kita ni. Walaupun kita nakal, tapi masjid juga jarang-jarang. Jadi tak nak geng-geng. Kita nak geng-geng yang sentiasa duduk bimbang pokok Allah Ta'ala, apa nama, ambil tindakan terhadap diri dia, Allah Ta'ala, apa nama, tak terima amal dia, takut. Jadi ini satu golongan. Dia kata, wa tashabbah bihim fil a'mali wal awsaf, takut ma'ahum insya-Allah Ta'ala. Dan kamu berusahalah supaya kamu meniru golongan-golongan yang soleh ini, iaitu banyak buat amal, tapi dalam masa yang sama sentiasa takut kepada Allah Ta'ala, takut Allah tak terima amalan dia. Sebab tu saya jumpa seorang ulama ni pesan kepada saya 3 kali. Dia kata pesan kepada saya, tolong doakan kepada dia 3 kali. Yang pertama dia kata segala amal ibadat dia Allah Ta'ala terima. Yang kedua, segala dosa dia Allah Ta'ala ampun. Amal ibadat Allah terima, segala dosa Allah ampun. Dan yang ketiga, supaya hidup dalam keadaan kekal iman sampai bila-bila. Orang alim ini pesan itu kepada saya, supaya doa dia. Dia ni orang alim, doa ni makbul lah. Doa ni makbul, nampak Allah bayar cash. Doa ni makbul. Doa orang ulama macam ni, Allah bayar cash. Kalau biasanya, kalau toki-toki tobiang, yang biasanya apa nama niaga, kemudian tak laku. Kemudian tak laku, biasanya balik akan jumpa dia. Balik jumpa dengan dia, minta tolong dia doa supaya kedai laku. Dia akan buat amalan, dia puasa, dia bagi tahu raya, dia puasa apa nama sunat. Kemudian ketika dia puasa sunat tu, dia akan apa nama baca ayat Quran surah Waqiah, surah apa nama surah lagi ayat Sayyidina, kemudian dia ada tulis benda. Itu dia benda, kemudian dia solat akad. Kemudian benda yang dia tulis tu, dia suruh apa nama orang yang meniaga tu, orang letak kat kedai. Kebanyakannya yang saya tahu lah, topik-topik yang cakap, insya-Allah tepat pada dia buat doa macam tu, insya-Allah apa nama laris. Dia tulis apa, adalah tulisan-tulisan dia. Yang dia doakan. Dia beritahu saya lah, dia puasa sunat, sebab kita buat amal ketika puasa sunat ni, Allah Ta'ala makbul, kita baca Waqiah, kita baca ayat ni. Jadi setakat yang saya jumpa lah, tokek-tokek yang apa nama yang jumpa dengan dia, alhamdulillah setakat ni perniagaan dia laris. Dia dulu seorang tu kat Langkawi, dia kopiah dia kat Langkawi, apa nama dah bankrupt lah. Menangis orang macam mana? Hidupkan. Pertama, Allah ampun dosa dia. Kedua, Allah terima amal ibadat dia. Yang ketiga, Allah matikan dia dari itu. 3 perkara dia. Padahal dalam Quran doa dia tu makbul. Kita beritahu salah satu lagi sifat orang beriman ni, dia menumpang doa orang soleh. Padahal kita ni tak ada benda, tapi dia tetap minta kita doakan dia.
setelah saya minta dia doakan saya tu. Jumpa dengan dia, jangan lupa doakan saya. Dia pun doakan juga ayah hidupkan. Pasal doa benda lain. Pasal doa nak kaya tak usah, ayah tak nak kaya. Doa benda lain tak usah. Doa supaya 3 kali itu cukup. Baik, nak bagi tahu orang-orang yang baik dengan Allah Ta'ala ni, harapan dia amat tinggi pada Allah Ta'ala, dan takut dia pun takut Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Baik. Kemudian kita masuk tajuk seterusnya. La hujjata lil mutamannil maghrur. Orang yang berangan-angan kosong tidak memiliki alasan. Apa maksudnya? Wa'lam, ketahuilah, annal mutamanni al maghrur maqtu'ul hujjah bi aisari mu'natin. Ketahuilah bahawa orang yang berangan-angan kosong lagi terpedaya dengan hawa nafsu ialah orang yang ketadusan hujjah. Inna Allah Ta'ala la tadurruhu dhunub wa la tanfa'uhu ta'ah fa huwa ghaniyyun 'anni wa 'an 'amali fa qul lahu sadaqta walakinna adh-dhunuba tadurruka wa ta'at tanfa'uka wa anta faqirun ila al-'amal as-salih. Orang yang berangan ni, itu orang perasan ni, dia duk rasa bahawa sebenarnya Allah Ta'ala sentiasa buat baik kepada dia. Buat baik Allah pada dia tu, dia duk rasa Allah sayang kat dia. Tapi dia punya itu adalah angan-angan kosong dia, sebab dia ni jauh daripada Allah. Dia bukan ahli masjid, dia bukan baca Quran, tapi Allah tu bagi kat dia. Jadi dia berangan-angan kosong. Sehingga dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata perbuatan dosa tidak akan memudaratkan Allah. Perbuatan taat tidak mendatangkan manfaat kepadanya. Dia kata kita ni, dia ujak orang yang orang malah buat amal. Dia kata kita ni Allah tu baik. Satu lagi, kita ni kalau buat amal tu, Allah tu setara tu juga. Kita ni kalau buat amal macam mana, Allah tu macam tu juga. Tak ada lah Allah Ta'ala makin hebat sebab kita buat amal. Dia kata. Satu lagi, kalau kita buat dosa pun Allah tu setara tu juga. Tak adalah Allah Ta'ala turun power dia sebab kita buat dosa. Ini hujah apa? Hujah orang yang malah buat amal. Apa hujah dia? Saya ulang kali. Hujah dia, kalau lah aku buat amal banyak pun Allah setara tu. Hebat dia. Kalau aku buat dosa banyak pun Allah setara tu juga. Tak lakukan. Dia tak macam sultan. Sultan, kalau ramai orang lawan dia, tergugat dia punya kerajaan. Betul? Orang lawan dia juga punya kerajaan. Allah Ta'ala kalau kita lawan Allah, orang jahat lawan Allah, tergugatlah kerajaan dia. Dia setara tu. Tapi apa nama sultan ni pula, kalau semua rakyat sokong dia, taat pada dia, kerajaan dia makin Allah Ta'ala ada. Kalau semua rakyat, semua makhluk Allah Ta'ala taat semua pada Allah, kerajaan Allah, dia setara tu dia. Kalau semua makhluk Allah lawan Allah, kerajaan dia setara tu. Jadi kan buat apa kita buat amal yang banyak? Tu hujah dia. Jadi dia jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Kalau ada macam tu, alah kau pergi masjid, Allah tu setara tu. Aku tak pergi masjid pun, tak pergi juga. Letih kau. Jawab macam mana? Dia kata ini tak ada alat, tak ada berapa? Tak ada hujah dia. Dia jawab ni. Dia cakap, sadaq tak? Betul. Apa yang kau cakap tu? Betul. Tapi masalahnya, walakinna dhunuba tadurruka. Masalahnya dosa tu tidak memberi kesan kepada Allah, tapi beri kesan kepada mu. Memang Allah Ta'ala punya power tak kurang, tapi masalahnya mu tu sendiri tak lama lagi masuk neraka. Kalau buat amal banyak-banyak, memang Allah Ta'ala tetap lagu tu. Tapi bila kamu buat amal banyak-banyak, apa manfaatnya? Manfaat dapat pada Allah kan, manfaat dapat padamu. Manfaat dapat padamu bila kamu buat baik, kamu masuk syurga. Bila kamu buat jahat, kamu masuk Allah kan lagu tu. Jadi setiap amalan kita tu beri manfaat pada dia. Manfaat pada kita. Setiap dosa tu beri mudarat pada dia. Beri mudarat pada kita. Allah letak secara tu je. Dia kadang-kadang kita cakap itu dengan pelajar dia juga. Ada pelajar malam buat berdoa, subuh, malam habis sekali kita cakap itu. Cakap dia nak? Cakap awak kalau awak malas gaji saya itu saya bagi.
Tidak mengurangkan gaji saya. Gaji saya sama ni. Cukup 8 tahun, naik grade. Naik grade. Tak, cukup 8 tahun, naik grade. Cukup 6 tahun, naik grade. Terus saya betul gaji saya. Naik mata. Yang masalah ni tu. Hanya aku buat lah tu. Dia tak ada SPM bukan saya, Allah. Saya kalau lapor-lapor semua awak gagal kenapa? Itu lagi nanya saya. Sebab saya pukul awak lah. Jadi kadang-kadang ada juga kita cakap itu kepada. Ada juga geram anak tu buat tak buat. Buat sama awak ikut Allah lah. Awak tak buat tu bukan rugi saya. Saya letak tu. Yang rugi ni apa? Awak. Tu nak bagi tahu. Apa nama? Begitulah apa nama kiasannya, analoginya dengan orang yang tak nak buat amal dengan Allah Ta'ala. Allah tetap selalu. Dia ada satu hadis. Lau anna, Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis Muslim, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin. Dia kata kalaulah orang daripada pertama manusia Nabi Adam sampai akhir manusia, seluruh manusia, seluruh jin, kalau seluruh jin, seluruh manusia ni kanu ala atqa qalbi rajulin, semua tu baik macam Sayyidina Umar. Semua orang macam baik macam Sayyidina Umar kalau tidak mazada fi mulki syai'an, tidak menambah sikit pun kerajaan aku. Itu selalu tu dia kerja. Dan dia kata kalaulah semua orang sejak daripada Nabi Adam sampai akhir jin dan manusia semua yang jahat macam Fir'aun lagu, ma naqasa min mulki syai'an, aku punya kerajaan tak kurang sikit. Itu satu dia yang Nabi sebut. Dalam hadis. Satu lagi, kalau semua orang sejak daripada dulu sampai sekarang minta apa yang dia nak, semua dia nak, dia minta aku bagi belaka. Dia nak kaya, aku bagi kaya. Dia nak semua, aku bagi belaka yang dia nak. Tidak mengurangkan sikit pun kekayaan perbendaharaan itu. Kalau kalau terkesan pun seperti terkesannya jarum yang dicelup dalam laut. Yang melekat kat jarum tu saja yang aku bagi semua yang kau minta tu. Yang apa aku, kekayaan aku, laut. Sebab tu ada satu buku, tu buku apa nama, Tuan Guru Haji Abdul Hari tulis. Kan, satu buku terbaru Tuan Guru Haji Abdul Hari tulis. Dia apa? Celupan jarum dalam apa? Celupan jarum dalam ilmu Quran. Dia buat tu lah. Dengan makna yang dia tulis sikit, satu buku dia tulis banyak. Pada bila kita baca banyak ilmu dalam kita dapat. Hanyalah celupan jarum dalam laut. Seolah-olah buku aku ni air lekat kat jarum. Ilmu dalam Quran tu laut. Jadi tajuk buku yang Tuan Guru Al-Handuri tu memang menarik. Sebab apa? Dia kata ini sekadar satu celupan jarum dalam laut. Lekat tu lah buku ni, ilmu tu. Ilmu Quran, laut. Kalau orang yang beli yang terawal, dia dah Ustaz Abdul Bukhari. Dia memuji, hebat, ada masa tu ajar itu. Tu yang kata, kita ni tak ada tahu satu, tak boleh tahu. Tak ada benda gitu. Tak boleh. Tapi ajar ni Masya Allah, dalam kesibukan dia untuk nama jawatan Samsa, dalam peringkat dunia, peringkat negara, boleh ada masa sempat tu. Dia duk mengata kat dia tu tulis WhatsApp dia boleh. Dia duk mengata kat dia tu tulis Facebook dia kan. Duk mengata tulis Facebook, tu tulis Facebook mengata. Nak cari satu buku dia tulis tentang ilmu, tak ada satu. Saya baca buku apa nama tu, untuk menjadi tentang apa nama beriman dengan hari akhirat. Suka baca. Suka baca sebab banyak ilmu dapat lah. Dia cerita tentang apa nama himpitan buku. Kemudian Muqaddimah Aqidatul Muslim, tafsir, terus cakap tafsir banyak, tafsir surah Shaf, tafsir surah tu, tafsir surah ni. Dia mengajar lagi, menulis lagi. Tapi orang mengata tak dia mengajar untuk nulis ke Facebook tu. Tapi dia punya agak, kalau dia mengata tak dia tak pandai.
Betul tak? Dia mengata kat dia, ya Allah, tak sedari tertipu orang tu mengata kat dia. Moga-moga Allah Ta'ala panjang umur dulu dalam keadaan sihat-sihat berakhir di Rasulullah. Jadi itulah yang disebut oleh perkara ni, bahawa saya kalaulah ada orang berhujah macam tu, tolong jawab macam yang dijawab. Jadi kesimpulannya, segala amal taat yang kita lakukan, manfaatnya kembali kepada kita, tak kembali kepada Allah. Allah tak begitu juga. Dan segala kebaikan dan segala dosa yang kita buat, mudaratnya kembali kepada kita. Allah tetap begitu sampai bila-bila. Jadi sekadar itu sajalah. Jadi dengar, semoga memberi manfaat pada saya dan kaum sekalian. Doalah kepada Allah Ta'ala. Ada satu lagi saya mohon. Saya mohon supaya kita kena banyak doa musim ini. Sebab kita ni orang cakap frontliner lah, Barisan Harapan. Siapa dia Barisan Harapan? Doktor lah, cari. Kita pun menjadi Barisan Harapan juga kan? Macam mana Barisan Harapan kita? Kita minta doa banyak sikit. Kenapa doa banyak? Sebab kita nak cari vaksin, kita tak erti. Kita nak cipta ubat, kita tak erti. Betul tak? Tak erti nak cipta ubat. Oleh kerana kita tak erti nak cipta ubat, kita erti apa? Kita erti baca doa supaya Allah jumpa ubat. Itu tak kena erti. Nah, jadi kalau orang yang berusaha untuk jumpakan ubat, selain kita berusaha penjarakan sosial dan sebagainya, jadi kalau orang lain berusaha nak cari ubat, kita ni perlu pula berusaha doa biar jumpa ubat. Patutnya doa, Allahumma dawina bidawaika, ya Allah, Engkau ubahlah kami dengan ubat dari sisimu. Washfina bishifaika, tolong turunkan penawar dengan penawar dari sisimu. Wa'afina min balaika, tolong sejahterakan kami daripada ujianmu. Wasrif 'anna al-adha wal amrada wal asqama wal wabaa, tolong jauhlah daripada kami ni ya Allah. Segala jenis penyakit-penyakit, ujian-ujian dan juga wabak-wabak pandemik ni. Jadi kita berpuluh yang tu boleh buat. Yang tu semua orang boleh buat. Dan kita tak tahu doa siapa Allah makbul. Mungkin doa Najib Mahmud. Doa malam-malam, ya Allah, kau jumpa kalau mesej cepat sini, ya Allah, kesian, kau usah Rifki duduk ngajar. Pening. Sekolah kau ajar tu. Allah tak ada tengok. Doa Najib Mahmud, dia dah banyak. Doa semayang dah banyak. Doa dia doa. Aku jumpakanlah Najib Mahmud yang doakan, yang jumpa Dr. Nurishah. Kerja masing-masing. Ini tak apalah, bagi kat doktor-doktor lah. Bungkuk perangai. Boleh tak? Doa banyak-banyak lagi. Kita minta sebab saya masjid cakap itu sebabnya tahu orang masjid ni orang makbul doa. Orang baik-baik, tolong doa, bangun sembahyang tahajud malam. Ya Allah, kau temukanlah cepat-cepat pada orang yang berusaha untuk jumpa vaksin. Boleh jumpa, mesti jumpa. Kenapa mesti jumpa? Sebab Nabi kata bikulli da'in dawa. Setiap penyakit mesti ada janji Nabi. Sebelum ni ada tak? Pernah berlaku pandemik macam ni? Pernah? Jumpa tak? Jumpa? Pandemik apa? Zaman kecil dulu cacar. Saya kecil-kecil tu cacar. Sebab saya tanya mak saya, ni jawapannya apa ni? Mak kata, oh tu tanam cacar dia. Jadi waktu tu cacar dia. Jadi saya kena macam BCG lah. Zaman kita kan ada BCG, ada cacar apa kan. Sekarang ada tak cacar? Tak ada. Baby tak ada lah, tak ada cacar sekarang. Sebab zaman saya ada. Sebab cacar dah selesai. Jadi kalau tahun 70-an cacar ada boleh selesai, tahun 2020 COVID ada, insya-Allah boleh selesai. Syaratnya jumpa vaksin. Sebelum jumpa vaksin tu ada tak penjarakan sosial? Tak apalah, kita usahalah yang tu, usaha kita. Tapi kita jangan lupa doa supaya Allah Ta'ala bantu orang baik tu. Kalau boleh doa, ya Allah, orang bagilah apa nama vaksin ditetapkan oleh orang Islam supaya Islam hebat. Orang itu pula kau turunkan vaksin ni kan jumpa orang Islam yang jumpa vaksin supaya orang nampak Islam hebat. Untuk kita ada dalam skrin kita. Kalau orang tanya kita apa nama akhirat kelak, Allah Ta'ala tanya waktu sibuk-sibuk COVID tu kau buat apa? Doa juga kepada Allah Ta'ala setiap kali pas sembahyang supaya Allah Ta'ala turunkan vaksin. Okey. Maknanya ada juga usaha-usaha kita di sisi Allah Ta'ala. Kami tak tolong
Saya juga dengan dua hati mampu ni. Buat dia orang dalam umur insya-Allah. Bila dia doa Allah Taala mampu lagi dia. Sekarang tu sajalah apa yang kita dapat dengar. Semoga kita jangan berdoa insya-Allah malam ni kalau kita semua insya-Allah pun kita perlu nasihat. Perlu nasihat. Sebab Allah Taala Nabi pesan kalau berlaku apa-apa wabak, berlaku apa-apa penyakit boleh perlu nasihat. Insya-Allah kita perlu nasihat. Allah Taala bereskan apa yang berlaku sekarang. Amin ya rabbal alamin. Aku qul la ilaha illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'alna wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.